Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan. Kita bertemu dalam agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan menjenguk negara-negara di Asia Selatan kerana beberapa perkara penting untuk kita lihat secara lebih dekat, terutamanya di Pakistan dan juga di Sri Lanka. Tetapi pada malam ini kita akan memfokuskan konflik politik yang sedang hangat berlaku di Karachi, di mana pentadbiran sejak 2018 oleh Perdana Menteri Imran Khan diuji usul undi tidak percaya di Parlimen Pakistan, tetapi ditolak oleh pihak speaker, tetapi ia tidak memadamkan apakah yang akan berlaku selepas ini. Kerana kita tahu Perdana Menteri Imran Khan menang ketika pilihan raya umum pada 2018 dan selepas itu parti beliau Pakistan Tehreek-e-Insaf ataupun PTI mendapat majoriti di Dewan Parlimen Pakistan, dan pada ketika ini beberapa ahli parlimen dari parti beliau sendiri dikatakan tidak percaya kepada beliau dan ingin menyokong ataupun berada di barisan pembangkang. Adakah ia akan menjadi satu perkara yang sukar diatasi oleh Imran Khan biarpun pihak speaker menolak usul undi tidak percaya dan pihak pembangkang membawa isu ini ke Mahkamah Tinggi di Pakistan? Adakah speaker wajar menolak usul undi tidak percaya tersebut? Jadi untuk melihat perkara ini, apakah yang akan berlaku dengan perkara-perkara yang sedang hangat diperkatakan di Pakistan, saya akan bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik antarabangsa dan juga Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan juga alumni di Universiti Utara Malaysia. Apa khabar? Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, Haji. Terima kasih Prof bersama kami pada malam ini, pada awal Ramadan ini. Jadi dua negara yang menjadi tumpuan dunia selain konflik Rusia-Ukraine pada ketika ini, tetapi sebagai rakan dalam OIC dan juga rakan dagangan yang besar bersama negara kita Malaysia, Pakistan. Perdana Menteri mereka tidak pernah dapat menghabiskan penggal ataupun lima tahun penggal pemerintahan kerana pelbagai isu, sama ada mereka ditangkap rasuah, sama ada usul undi tidak percaya ataupun digulingkan oleh kudeta tentera. Tetapi untuk Perdana Menteri Imran Khan pada kali ini, beliau diuji oleh parti pembangkang dengan usul undi tidak percaya. Tetapi pada pandangan Prof sebagai penganalisis politik antarabangsa, adakah karier politik tokoh dalam sukan kriket dan diangkat sebagai parti ataupun sebagai Perdana Menteri Pakistan pada ketika ini berada di penghujungnya, Prof? Kalau kita melihat kepada perkembangan semasa, kita tidak boleh menjangkakan apa-apa lagi. Ya, kerana memang kita dapati bahawa sebelum ini terdapat usul undi tidak percaya yang cuba dibawa oleh pihak pembangkang. Namun usul tersebut telah ditolak oleh speaker dan secara tak langsung memberikan laluan untuk Pakistan mengadakan pilihan raya. Jadi untuk kita nak menyatakan bahawa kerjaya beliau akan berakhir, mungkin agak terlalu awal kita membuat keputusan, kerana banyak perkara-perkara juga kalau boleh kita lihat di samping kita melihat dari segi satu sudut kerjaya beliau akan berakhir, namun dari sudut yang lain beliau juga mempunyai beberapa kelebihan tertentu yang juga mungkin membolehkan beliau untuk menang semula dalam pilihan raya nanti. Prof, di Pakistan ni sentiasa menggunakan isu menjadi boneka kuasa besar asing, isu berkaitan kegagalan menguruskan ekonomi negara, inflasi yang tinggi, mata wang Pakistan yang jatuh merudum. Begitu juga berselisih dengan pihak jeneral ataupun pihak tentera. Sekali lagi diangkat oleh naratif pembangkang. Tetapi Imran Khan mengatakan beliau ingin membuktikan beliau merupakan Perdana Menteri yang sah. Tetapi dari pandangan Prof, adakah alasan ini masih valid, masih menjadi satu ugutan dalam setiap pentadbiran politik di Pakistan? Siapa pun yang akan menjadi Perdana Menteri, mereka akan berhadapan dengan tiga isu utama yang sering diangkat oleh seteru politik mereka. Ya, memang itulah naratif yang sering berlaku di dalam politik Pakistan daripada zaman dahulu hinggalah kepada hari ini, kerana kita tahu bahawa dalam global politik dunia ini kita dapati bahawa Pakistan memang seringkali menjadi antara negara yang sering dilabel sebagai pengganas, dan sebab itulah banyak negara-negara di dunia seperti mana kalau kita lihat sebelum ini Pakistan juga dilabel sebagai antara negara pengganas oleh Amerika ketika mana mereka mengadakan
slogan War on Terror sebelum ini. Jadi ini yang menyebabkan naratif anti-Western ini sangat popular di Pakistan. Dan pemimpin-pemimpin yang cuba untuk meneruskan pemerintahan di Pakistan akan cuba untuk menggunakan naratif yang sama untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat. Dan kita juga tahu bahawa dalam konteks pada hari ini yang terbaru, apabila Perdana Menteri Imran Khan mengadakan lawatan ke Rusia di tengah-tengah kemelut peperangan di antara Rusia dan Ukraine, ia juga telah menimbulkan polemik yang sangat hebat. Kerana pada ketika yang sama Amerika juga telah mengajak beberapa negara di dunia untuk menyokong mereka. Dan sudah tentulah apabila Pakistan memilih untuk menyokong Rusia dan juga sekutu mereka termasuklah China, ia menimbulkan kemarahan di pihak negara-negara barat terutamanya Amerika. Dan sebab inilah kita dapati naratif yang inilah juga yang pasti akan digunakan oleh Imran terutamanya untuk menunjukkan bahawa usaha yang cuba dilakukan oleh pihak pembangkang lebih kepada mendapat sokongan dan desakan daripada kuasa-kuasa luar, bukan daripada usaha ataupun permintaan daripada rakyat sendiri. Jadi bagi saya naratif ini merupakan satu naratif yang sangat biasa terutama dalam konteks politik di Pakistan. Prof, kalau kita ingin jadikan alasan hubungan antara Imran Khan dengan Presiden Putin dengan kunjungan terbaru ketika ketegangan memuncak antara Rusia dan Ukraine menimbulkan kemarahan NATO, pimpinan utama Amerika Syarikat, tetapi ia bukan perkara baru. Kita lihat sejak 2018 ketika memegang tampuk pemerintahan Pakistan, Imran Khan membawa naratif yang cuba meletakkan bahawa pandangan Western ataupun Barat ke atas Islam perlu dinafikan. Isu Islamofobia tidak wajar dijadikan sebagai senjata Barat untuk menidakkan keupayaan negara-negara Islam, dan Pakistan ingin mendahului perkara tersebut. Begitu juga ketika isu Ukraine-Rusia, beliau juga ingin membawa semua pihak ke meja rundingan seperti mana yang dilakukan oleh Presiden Turki Erdogan. Jadi isu yang cuba dimanipulasi oleh seteru beliau terutama di dalam Pakistan dan diangkat oleh Amerika Syarikat ketika isu sedang memuncak sekarang, adakah ia memberi kelebihan kepada Imran untuk menang dalam pilihan raya jika diadakan dalam masa yang terdekat, ataupun isu ini akan memakan beliau? Bagi saya, Imran mempunyai kelebihan kerana kita tahu bahawa Pakistan adalah sebuah negara yang seringkali didesak dan kalau kita lihat putus hubungan dengan beberapa negara-negara di dunia terutama daripada Barat, dan kita lihat Amerika sebelum ini juga telah memutuskan bantuan-bantuan yang sepatutnya diberikan kepada negara Pakistan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat kerana ramai daripada rakyat-rakyat Pakistan adalah mereka yang terdiri daripada orang miskin, dan apabila dana daripada bank-bank antarabangsa tidak dapat disalurkan untuk membantu membangunkan negara terutama bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sudah tentulah ia menimbulkan kesan yang mendalam dari segi kedudukan dan taraf kehidupan masyarakat di sana. Dan ini menimbulkan kemarahan di kalangan penduduk-penduduk juga kerana apabila bantuan itu disekat, maka mereka seringkali menuding jari kepada negara barat terutama Amerika yang antara pencetus utama kenapa bantuan-bantuan ini disekat. Jadi bagi saya apabila Imran boleh menggunakan naratif bahawa usaha penggulingan beliau ini adalah diterajui dan didominasikan oleh pihak-pihak luar, kuasa-kuasa besar seperti Amerika, maka sudah tentulah melihat dalam keadaan konteks di Pakistan itu sendiri di mana masyarakat mereka masih dibelenggu dengan kemiskinan dan dalam masa yang sama pembangunan juga agak terbantut akibat daripada dana-dana luar negara yang tidak dapat masuk terutama daripada badan-badan dunia, maka sudah tentu ia memberikan kesan kepada pengundi-pengundi terutama yang merasakan bahawa kesempitan hidup mereka, kesusahan hidup mereka banyak berlaku adalah kerana akibat daripada perbuatan dan pengaruh kerana apabila negara-negara barat cuba untuk memotong bantuan, maka sudah tentulah ia memberikan kesan yang sangat mendalam kepada penduduk dan juga kepada negara Pakistan itu sendiri. Jadi bagi saya naratif desakan dan pengaruh kuasa luar ini akan pasti membantu Imran Khan terutamanya untuk menang dalam pilihan raya pada akan datang. Dari pengamatan Prof, adakah Imran dapat melalui episod getir dalam karier politik ini kerana situasi keadaan sekarang bukan hanya di Pakistan. Kalau
alasan pembangkang mengatakan kos hidup semakin tinggi di Pakistan berbanding negara jiran seperti Bangladesh ataupun di India. Begitu juga berkaitan dengan inflasi yang semakin memuncak di Pakistan. Tetapi kita tahu juga di seluruh dunia isu inflasi dengan kos bahan mentah terutamanya minyak melambung tinggi akibat ketegangan Ukraine dan Rusia, dan tetapi ada juga faktor yang menyebelahi beliau kerana isu pandemik COVID-19 misalnya. Pakistan jauh lebih baik dapat menguruskan COVID-19 berbanding negara jiran termasuk India yang amat teruk satu ketika dahulu, begitu juga dengan Bangladesh dan juga kawasan-kawasan di Asia Selatan yang lain. Tetapi penyokong tegar beliau merasakan Imran ada sokongan yang kuat dan jika berlaku pilihan raya mereka akan menyokong Imran sekali lagi. Ya, betul. Ada dua isu sebenarnya yang menyebelahi beliau. Yang pertama, cara pengurusan dan pentadbiran kerajaan Pakistan ketika menghadapi COVID itu satu pendekatan yang saya kira mendapat pujian di negara-negara lain, terutama dengan mengambil kira bagaimana Pakistan menguruskan pandemik berbanding dengan negara jiran seperti India, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh dan sebagainya yang sangat teruk, terutama dari segi usaha negara untuk keluar daripada pandemik. Dan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Imran Khan terutamanya telah dipuji oleh masyarakat antarabangsa kerana usaha-usaha beliau itulah yang membolehkan Pakistan menangani isu pandemik COVID-19 itu dengan lebih baik. Yang kedua, antara perkara penting yang sangat dekat dengan masyarakat di Pakistan terutama pengundi ialah bagaimana beliau berupaya untuk menyediakan perkhidmatan perubatan kepada seluruh warga Pakistan. Universal healthcare di Pakistan telah pun mula menjadi kenyataan. Ini adalah sebahagian daripada manifesto ketika mana beliau mula bertanding pada 2018 yang lalu. Dan ini menunjukkan bahawa masyarakat Pakistan secara keseluruhannya, terutama dari kalangan yang miskin, mereka berasa sangat puas hati dengan usaha-usaha kerajaan, terutama membolehkan mereka mendapatkan perubatan secara percuma apabila kerajaan telah menyediakan pelbagai bentuk faedah-faedah terutama bagi membolehkan rakyat mendapatkan bantuan-bantuan dari segi mendapatkan keistimewaan dari segi perubatan di hospital-hospital. Dan ini tidak berlaku sebelum ini. Sudah tentulah dalam keadaan di mana ramai masyarakat yang miskin di Pakistan apabila adanya kemudahan-kemudahan perubatan secara percuma yang disalurkan untuk semua masyarakat. Dan ini membolehkan masyarakat miskin terutamanya untuk mendapatkan faedah perubatan ini. Dan ini sebenarnya antara satu faktor yang membolehkan beliau memenangi pilihan raya pada akan datang kerana sokongan daripada masyarakat terutama masyarakat miskin adalah sangat kuat apabila mengambil kira tindakan yang beliau lakukan untuk membolehkan faedah kesihatan itu dapat disalurkan kepada mereka semua. Dari aspek hubungan beliau dengan tentera, bagaimana Prof? Okey. Kalau kita lihat dari satu sudut, memang sebenarnya tentera lah yang membolehkan beliau untuk menang dalam pilihan raya pada 2018 yang lalu. Dan yang terakhir kita lihat Imran Khan juga telah membuat kenyataan bahawa beliau telah diberikan 3 pilihan oleh pihak tertentu. Beliau tidak menamakan pihak mana, tetapi antara spekulasi yang dilontarkan adalah kemungkinan pihak yang memberikan pilihan itu adalah pihak ketenteraan. Dan 3 pilihan yang diberikan itulah termasuk mengadakan pilihan raya, membubarkan parlimen. Dan kita lihat pilihan yang beliau buat itu ialah meletakkan jawatan, membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya. Dan beliau memilih untuk mengadakan pilihan raya. Dan pada ketika ini memang kita lihat pasukan tentera ataupun pihak tentera tidak mahu untuk turut serta dalam campur tangan politik. Namun secara tidak langsung kita melihat bahawa dalam konteks politik, geopolitik di Pakistan, kita tidak dapat lari dari menyatakan bahawa pihak tentera mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam menentukan seseorang calon itu boleh menang dalam pilihan raya. Dan dalam konteks ini, pada ketika ini kita lihat memang tentera tidak begitu menyokong beliau. Hubungan beliau dengan pihak tentera agak renggang pada ketika ini. Namun kita tidak tahu apakah hubungan yang renggang ini akan berterusan sehinggalah berlaku pilihan raya. Namun pada ketika ini bukan lagi suatu yang rahsia bahawa hubungan beliau dengan pihak tentera adalah tidak seperti mana yang berlaku ketika mana beliau diangkat oleh pihak tentera untuk menjadi calon Perdana Menteri dan seterusnya menang dalam pilihan raya sebelum ini.
akibat daripada keengganan Imran Khan untuk memilih calon untuk menduduki kerusi agensi yang paling berpengaruh, iaitu agensi Perisikan Pakistan, PTI, itu yang menjadikan hubungan yang selama ini baik sejak beliau mendapat sokongan ketika menawarkan diri sebagai calon ketika pilihan raya 2018, tetapi apabila pihak tentera menyenaraikan beberapa nama, Imran Khan enggan meluluskan nama-nama tersebut. Jadi adakah itu antara bibit-bibit pihak tentera, dan apakah sebenarnya yang cuba kita faham, Prof, aspek ketenteraan, aspek pengaruh tentera masih menjadi dominasi dalam politik dan juga pentadbiran di Pakistan? Ya, memang secara sejarah dan tradisinya memang kalau kita lihat Perdana Menteri Pakistan kebanyakan juga adalah datang daripada tentera ataupun mendapat sokongan kuat daripada tentera. Senario ini bukan hanya berlaku di Pakistan saja, bahkan kita lihat di negara jiran kita seperti Thailand, Indonesia juga, mereka tentera mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kerajaan di negara tersebut. Dan di Pakistan ia bukan satu fenomena yang asing, di mana seseorang Perdana Menteri mesti mempunyai hubungan yang baik dengan pihak tentera. Dan kita lihat seperti mana yang diperkatakan tadi, memang pada awalnya hubungan beliau dengan pihak tentera sangat baik sehingga membolehkan pihak tentera mengangkat beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Namun atas beberapa faktor termasuklah keengganan beliau untuk melantik jawatan yang penting, terutama calon-calon yang telah dicuba diangkat oleh pihak tentera, namun beliau tidak mengisi jawatan tersebut berdasarkan kepada calon yang dikemukakan, maka sudah tentulah ia menimbulkan kemarahan kepada pihak tentera. Dan bermula daripada situlah kita dapati hubungan antara pihak pentadbiran kerajaan dengan tentera telah mula bergoyang. Dan sehinggalah kepada hari ini di mana kenyataan yang dibuat oleh jeneral daripada tentera sendiri menyatakan bahawa mereka tidak memihak kepada mana-mana dan mereka tidak mahu campur tangan dalam urusan politik di negara. Namun itu secara tersurat, secara tersiratnya kita dapati kenyataan-kenyataan sebegini menunjukkan bahawa sebenarnya telah ada bibit-bibit perpecahan ataupun kerenggangan di antara pihak pentadbiran negara yang dikuasai oleh Perdana Menteri dan juga dengan pihak tentera. Dan ini yang menyebabkan bagi saya akan tercetusnya kepada krisis politik di Pakistan, kerana apabila pihak tentera tidak lagi menyokong kerajaan, maka ia akan menimbulkan satu senario di mana ketidakstabilan politik akan berlaku, kerana Pakistan sangat memerlukan kepada kerjasama daripada pihak tentera untuk memastikan kestabilan. Apatah lagi kita melihat pada ketika ini Afghanistan telah diperintah semula oleh pihak Taliban. Dan apabila pihak Taliban memerintah, maka sudah tentu ia menimbulkan satu ancaman dari sudut kestabilan geopolitik di rantau Pakistan di South Asia. Dan sudah tentulah bagi meredakan ketenggangan tersebut, maka kerajaan memerlukan sokongan yang kuat daripada pihak tentera untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara daripada ancaman luar, terutama daripada pihak Taliban. Dan apabila tidak adanya hubungan yang erat di antara kerajaan dan pihak Taliban, maka ia akan menimbulkan ketidakstabilan dalam politik, dan ketidakstabilan dalam politik akan mencetuskan keadaan huru-hara, dan sudah tentulah ia akan menimbulkan keadaan-keadaan lain di mana kerajaan itu mula dianggap tidak stabil dan perlu digantikan semula. Jadi senario inilah sebenarnya yang bagi saya mencetuskan keadaan di mana mungkin dari satu segi pentadbiran Imran Khan mungkin akan berakhir kalau kita lihat dari sudut hubungan beliau dengan pihak tentera. Dan adakah Prof akan merasakan Imran Khan akan berhubung semula ataupun melakukan hubungan baik semula dengan pihak tentera Pakistan jika beliau dapat mengharungi pilihan raya yang akan berlaku ini dan mendapat sokongan dan boleh dilantik semula sebagai Perdana Menteri? Ya, itu salah satu syarat bagi saya yang sangat penting untuk membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri semula. Saya pasti beliau akan menghantar mungkin menteri-menteri beliau sebelum ini yang mempunyai hubungan yang rapat dengan tentera untuk memulihkan semula hubungan dan menarik semula keyakinan pihak tentera untuk memberikan sokongan kepada beliau dan kerajaan beliau. Kerana yang pasti jika tidak adanya sokongan daripada pihak tentera, sudah pasti beliau tidak mampu untuk menubuhkan kerajaan sebagaimana ketika mana mereka membantu beliau berjaya untuk mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri pada 2018 yang lalu. Untuk kita berlaku adil juga, apakah sebenarnya
ingin dibawa oleh Barisan Pembangkang Pakistan dengan usul undi tidak percaya yang digagalkan oleh pihak speaker itu? Adakah mereka benar-benar ada plan yang khusus untuk memperbaiki kedudukan ekonomi Pakistan misalnya, menguruskan pandemik yang lebih baik misalnya, memberikan inisiatif ataupun bantuan-bantuan segera kepada kelompok ataupun golongan miskin di Pakistan, ataupun hanya mengambil peluang akibat beberapa ahli parlimen PTI ataupun parti Imran Khan yang berpaling tada itu tidak menyokong beliau dan ingin merebut beberapa ahli parlimen ini dan akhirnya mereka membentuk majoriti. Prof. Ya, saya cuba mencari manifesto daripada parti-parti pembangkang ataupun alternatif idea daripada parti-parti pembangkang jika sekiranya mereka dilantik. Namun saya tidak bertemu lagi dengan apa-apa idea ataupun apa-apa gagasan daripada pihak pembangkang untuk mengatasi masalah yang ada. Yang cuma diutarakan oleh mereka terhadap kerajaan Imran Khan lebih kepada kegagalan beliau menguruskan ekonomi, yang mana kita tahu inflation di Pakistan sangat tinggi. Namun inflation bukan sahaja tinggi di Pakistan, bahkan di negara-negara jiran mereka juga sangat tinggi seperti di Sri Lanka, di India, di Bangladesh dan sebagainya. Jadi ini bukan satu perkara yang baru untuk menyatakan bahawa kegagalan Imran Khan menguruskan ekonomi adalah menyebabkan salah satu punca mereka cuba untuk membawa usul undi tidak percaya. Namun jika kita teliti kepada apakah yang ingin dibawa semula untuk menggantikan kerajaan Imran Khan, tidak ada. Saya belum bertemu dengan apa-apa juga idea ataupun gagasan yang ingin diutarakan oleh pihak Pakistan untuk menyatakan bahawa mereka mempunyai idea yang lebih baik untuk meningkatkan ekonomi di Pakistan. Kerana kita tahu kelembapan ekonomi di Pakistan juga adalah berpunca daripada kelembapan ekonomi dunia. Dan ini suatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Namun kita dapati bahawa antara kritikan lain juga ialah bad management ataupun bad governance. Ini juga dibawa oleh pihak pembangkang untuk menunjukkan bahawa kegagalan kerajaan Imran Khan itu. Namun bagi saya sebenarnya apa yang berlaku ia lebih kepada mengambil kesempatan ketika mana berlaku konflik antarabangsa. Yang mana mungkin mereka melihat apabila Imran Khan cuba untuk menyebelahi Rusia dalam krisis di antara Rusia dan Ukraine, maka ini mungkin satu peluang di mana mereka boleh menggunakan, kerana kita tahu bahawa negara-negara barat terutamanya Amerika dan NATO, mereka akan menyokong negara-negara yang akan menyokong resolusi mengkritik ataupun mengutuk Rusia dan menyokong resolusi yang dibawa untuk bersama-sama bagi menyokong Ukraine dan menolak Rusia. Namun apabila Pakistan mengambil pendirian yang berbeza, bukan sahaja terhadap Rusia, bahkan juga terhadap China, mengadakan hubungan yang baik dengan China, ia pasti menimbulkan kemarahan di pihak negara-negara barat terutama yang diketuai oleh Amerika. Dan bagi saya inilah kesempatan yang cuba untuk diambil oleh pihak pembangkang untuk menyatakan bahawa Perdana Menteri Imran Khan adalah tidak pandai menguruskan keadaan ekonomi dan banyak berlaku bad governance, dan apabila mereka mengutarakan kritikan-kritikan sebegini ditambah dengan keadaan politik dunia pada hari ini yang banyak menyebelahi negara barat berbanding dengan Rusia dan juga China, maka sudah tentulah ini kesempatan yang baik yang boleh digunakan oleh pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan Imran Khan. Okey, terima kasih Prof. Kita tahu jika berlaku pilihan raya di Pakistan, dia akan bersifat yang begitu intens, begitu tegang dan ganas juga. Dan kita tahu polarisasi politik Pakistan akan terus berlangsung, akan terus membara, dan kita mengharapkan ia dapat berlangsung dengan aman, dengan tenteram, walau apapun siapapun rakyat Pakistan akan pilih sebagai membentuk kerajaan selepas itu. Terima kasih Prof. Prof. Ya, Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik antarabangsa dan juga Timbalan Naib Chancellor, Hak Ehwal Pelajar dan juga alumni dari Universiti Utara Malaysia. Sekian agenda Wani pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.